Okey, kita mula dulu antara kawan yang masuk tu. Okey, pada yang first time join, okey, hari ni nama saya Muhammad Adam bin Ahmad Tamizi. Okey, boleh panggil saya Adam lah. Saya akan mengajar kelas umum 4A dan 4B. Okey, kepada yang tahu. Okey, sebelum tu kita mulakan kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, insya-Allah hari ni kita akan mempelajari berkaitan dengan akhlak Islamiah. Salah satu akhlak yang terpuji yang perlu ada dalam diri kita. Okey, sebagai seorang umat Islam ni, antara akhlak yang perlu ada dalam diri kita adalah salah satunya ialah berkata benar. Okey, berkata benar, sikap benar, menjauhkan kebenaran. Itu adalah tajuk kita pada hari ini. Kejap saya sharekan dulu slide ni. Nah, okay. Sambungkan balik. Okey. Okey, ini dia. Ini tajuk kita pada hari ini. Okey, sikap benar menjauhkan kita daripada kemunafikan. Okey. Jangan Okey. Kita selamat datang kepada kita kita sikap benar menjauhkan daripada kemunafikan. Munafik. Nanti kita akan tengok ciri-ciri munafik. Kenapa kita bersikap benar ni? Okey, kita teruskan. Kita tengok dulu pada maksud. Ini antara isi pembelajaran kita. Okay. Isi pembelajaran kita, apa yang kita akan dapat hari ini setelah kita belajar itu. Okey. Yang pertama, kita akan dapat tahu maksud, hukum dan dalil bersikap benar. Ini dia, bersikap benar. Okay. Yang kedua, tuntutan bersikap benar. Yang ketiga, kita akan dapat tahu apakah kata perbuatan ataupun Al-Quran sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan sikap benar. Apa yang dibuat yang menunjukkan bahawa Nabi pun bersikap benar. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir iaitu hikmah. Okey, apa kebaikan yang kita dapat kalau kita bersikap benar ni? Okey. Saya pasti pelajar-pelajar semua orang kata mempunyai sikap benar ni dalam diri dia. Pelajar-pelajar ni tak menipu lah. Orang kata orang kata apa, tak menzalimi diri sendiri dengan melakukan benda-benda yang bertentangan dengan sikap benar ni. Okey, insya-Allah baik-baik belaka. Kita tengok slide yang seterusnya iaitu kita pergi kepada maksud. Okey, maksud sikap benar ni apa dia? Okey. Maksudnya adalah tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Maksudnya dia bercakap benar lah. Maksudnya dia tertipu, dia bercakap benar sama ada dari aspek perkataan. Tutur kata dia sendiri,
cakap sehari-hari ataupun perkhabaran. Ataupun dia nampak ni, dia cerita ke orang ni, apa yang dia sampaikan kepada orang tu adalah perkara yang benar. Maksudnya dia tak tipu. Benda tu betul, benar, bukti, fakta, semua ada. Okey. Dan juga perbuatan. Kenapa perbuatan? Perbuatan. Maksudnya macam tu. Maksudnya sebab dia sikap. Sikap ni termasuklah dalam perbuatan kita. Kita buat benda yang betul aja. Orang kata kalau larangan macam ni, contohlah senang kata ada kawan masuk si Nur Aini. Okey, masuk. Alright, datang si Nur Aini dan okay, perbuatan kita. Depan tadi, kenapa pula perbuatan ni pun kita golongan sikap benar ni? Okey, contoh dia. Yang paling mudah kita tengok. Okey, papan tanda larangan membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Okey, denda 3,000, denda 500, denda 2,000. Tapi still ada orang buang sampah. Maksudnya itu dia tidak berkhabar. Jangan buang sampah, buang. Ni kena kira. Jangan dia ada 12 orang. Dia kira. Okey. Okey. Ada okey. Kita tengok kepada hukum apa apa hukum bersikap benar ni? Hukum ni adalah wajib. Kita ni wajib. Apa maksud wajib? Apa maksud wajib? Wajib ni adalah kalau kita buat, kita orang kata kena buat lah. Dan akan mendapat ganjaran pahala lah. Tapi kalau kita tak buat, maka berdosa. Berdosa tau. Bukan tak dapat dosa, berdosa. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada dalil. Okey, tadi kan dia cakap dalil kan? Okey, dalil sambung kat sini. Okey. Kita ada dua dalil kat sini. Okey, kepada okey, kita tengok dalil yang pertama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab. Okey, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Okey, apa yang Allah ni nyatakan dalam surah ni? Okey, kita tengok sama-sama. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Okey, maksudnya apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Okey, katakanlah yang benar. Allah kata, pertama sekali dia seru kepada orang yang beriman. Kenapa dia kata orang yang beriman? Kenapa dia tak kata apa tu? Wahai manusia ke, wahai ni ke sebulan ni, kenapa dia kata orang beriman? Maksudnya di sini orang kata berkata-kata benar ni menunjukkan ni adalah orang yang beriman. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman ni adalah dia berkata-kata benar. Selain daripada dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia. Maksudnya kata-kata berkata benar ni, bersikap benar ni adalah satu tuntutan lah. Wajib lah. Okey, seterusnya kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ni. Okey. Okey, kita tengok kepada mafhumnya. Okey. Maksudnya hendaklah kalian sentiasa bersikap benar. Hendaklah kalian ni maksudnya kita semualah umat Nabi ni sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Bila kita bersikap benar ni, dia akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu yang membawa kita ke syurga maksudnya. Dia berperingkat. Kita daripada bersikap benar, dan dia akan bersikap benar tu akan memberi kebaikan kepada kita. Contohnya lah kan. Contohnya kita bersikap benar ni, orang kata lebih mudah kita ambil contoh dalam aspek bercakap. Kita bercakap benar. Bila kita bercakap benar, yang pertama sekali
kita sampaikan berita tu, okey, berita yang benar lah, yang tak tipu lah, okey. Kemudian apa kebaikan yang apa yang kita dapat daripada bersikap benar tu? Okey, kita tengok. Contohnya kita sampaikan, okey, berita ni betul, kita sampaikan. Bila kita asyik cakap benda yang betul, contoh kepada jiran-jiran atau kawan-kawan, orang kata apa, kawan-kawan ni yang ataupun jiran-jiran ni dia akan lahir satu, orang kata sikap, orang kata rasa percaya. Kepercayaan. Kita akan mendapat kepercayaan daripada orang sekeliling kita. Okey. Apa pentingnya kepercayaan ni? Bila orang percaya kat kita, itu menunjukkan, orang kata apa, kita ni baguslah, maksudnya kita ni baiklah, seorang yang berkata benar lah. Okey. Contohlah kalau kita asyik menipu, kita kata itulah kebaikan yang kita dapatkan. Maksudnya bila kita bercakap benar, kita akan mendapat kepercayaan. Itulah kebaikan yang dimaksudkan tu. Sebagai contohlah. Okey. Andai kata sebaliknya, kalau kita tipu lah kan. Kita menipu, kita asyik tipu aje. Contoh macam cerita yang famous tu, apa tu, cerita apa? Yang pasal serigala tu kan, yang pengembala biri-biri tu kan, dia kata ada serigala, dia tipu orang kampung. Kali pertama orang kampung percayalah ada serigala, tapi datang dia tipu. Lepas tu kali kedua ketiga tu, serigala tu datang betul-betul, dia cakap orang dah tak percaya. Itu nampak tak? Efek dia daripada tidak bersikap dengan kebenaran tu. Tidak bersikap benar tu. Okey. Dan seterusnya akan membawa ke syurga. Orang kata akan diiktiraf oleh Allah lah. Kata seseorang yang tiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang bersikap benar. Cuba bayangkan, bukannya manusia yang iktiraf, Allah pun iktiraf orang yang bersikap benar ni. Allah pun sayang. Okey, dan seterusnya. Dan orang yang berdusta itu, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Macam yang saya cakap tadi itulah. Bawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa ke neraka. Membawa ke neraka. Bukan pergi mana, pergi neraka terus. Dan seseorang yang sentiasa bersikap dusta tu akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Allah pun tak suka dia. Allah laknat dia. Kira Allah celalah sikap orang kata berdusta ni. Selain daripada sikap berkata benar ni, bersikap benar ni, sikap benar ni, Allah tak suka. Allah tak nak sikap-sikap negatif macam tu. Terus masuk neraka. Kalau dia buat benda ni. Okay, hadis ni diriwayatkan oleh Muslim. Okay. Seterusnya, okay, setakat kali ni, ada berapa soalan? Saya masukkan ni. Kita baru sampai dalil je. Sambung seterusnya kepada ini tuntutan. Okey, tuntutan bersikap benar. Apa kita kena bersikap benar ni? Dekat mana kita nak bersikap benar ni, dalam aspek apa? Okey, kita tengok pada sini. Yang pertama, dia ada 5 aspek yang utama lah, yang senaraikan. Yang pertama, berkata benar dalam tutur kata lah. Okey, dalam tutur kata ni tak menipu, kita tak bercakap benda-benda yang tak sahih. Berita palsu, kata apa? Tak pasti jangan kongsi. Tambah-tambah COVID sekarang kan, tiba-tiba cakap, oh dekat sini ada ni, dekat sini ada ni. Tapi benda tu tak ada, pergi tak ada. Itu dah menyebarkan berita palsu. Okey, seterusnya, benar dalam niat dan kemahuan. Seterusnya, benar dalam keazaman dan cita-cita. Dalam, orang kata ini dengan diri sendiri, dengan diri sendiri pun kita tak betul lagi dengan orang lain. Okey, seterusnya, benar dalam menepati janji. Ini banyak ni, dalam menepati janji ni, banyak orang mungkin janji. Kawan selalu banyak orang kata macam ni lah, menepati janji, cakap pukul berapa, ni tak buat, macam tu. Benar dalam tugasan, tugasan pula tu. Tugasan ni maksudnya, contoh sebagai kalau pelajar ada tugasan dia, maksudnya belajar. Okey. Kalau macam orang yang dah bekerja, ada tugasan dia. Contoh pejabat, dia laksanakan tanggungjawab, jalankan dengan betul. Kita curi tulang, tak mengulur lah. Contoh macam kalau polis, dia buat kerja dia. Dia pergi, tak ada makan gaji buta.
Itu dia, baru berkat. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang pertama, iaitu benar dalam kata. Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Okey, dalam semua keadaan, apa keadaan sekalipun, jangan pernah berbohong. Walaupun kalau kita berkata benar tu, kita akan, contohlah, kita akan dapat orang kata benda buruk lah. Contoh, ah, dengan mak ayah kita kan, awak pergi mana tadi? Oh, tadi begini begini, tiba-tiba kata tak pergi sekolah, pergi tempat lain. Contohlah, kata nak pergi sini kejap ni, tapi dia pergi melencong tempat lain. Tapi bila balik tu jangan tipu. Kalau kena marah pun biarlah kena marah tu, yang penting kita tak menipu, benar dalam tutur kata kita. Okey, seterusnya dapat memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan. Inilah cakap benar. Tidak, dia akan, orang kata, dah lah tipu dapat dosa pula tu. Orang kata, lepas tu kadang-kadang berita palsu yang kita sebarkan ni, benda tak sahih ni, dia akan buat orang keliru. Orang ni cakap yang macam ni, orang ni cakap macam ni. Last sekali yang tu dah pening dah apa benda yang sebenarnya. Okey. Seterusnya kita tengok benar dalam niat dan kemahuan. Okey, berniat ikhlas kerana Allah. Benar benda kita betul. Memang apa-apa segala benda yang kita buat, niatkan kerana Allah. Okey, selain benda tu jangan. Dia kata, aku ni, aku nak buat ni sebab ni, aku buat ni sebab perhatian. Nak orang puji, itu dah salah niat tu. Benar dalam niat tu. Tu pun kena buat. Okey, berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Tengok ni, berniat untuk buat kebaikan semata-mata. Maksudnya, kan Allah kata, ada ni, kata kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, kita dah dapat dah pahala tu. Tapi orang kata kalau kita niat untuk buat baik je, contoh kata, sekejap lagi aku nak pergi masjid lah, sekejap lagi saya nak pergi tolong orang lah, nak tolong mak lah, nak tolong ayah lah, macam tu kan. Baru niat je, baru ada niat, dah dapat dah pahala. Tapi lepas buat tu lagi dapat pahala. Tapi kalau untuk berniat buruk pula, niat, sekejap lagi aku nak pergi kenakan kawan lah, macam tu kan. Belum dapat dosa lagi. Nampak tak betapa orang kata pemurahnya Allah kat situ. Sayangnya kita niat untuk buat baik saja pun dah dapat pahala. Betul kata kalau kita tak mampu untuk buat satu perkara tu, ikutlah kita mengamalkan pun kita ada niat. InsyaAllah kita akan dapat pahala juga lah. Okay. Senang je nak dapat pahala ni, mudah je. Okay. Seterusnya benar dalam keazaman dan cita-cita. Okay. Bertekad mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Okey, maksudnya dia kena, orang kata, fokus. Betul kan? Okey, benar. Okey, dia nak ni, okey. Dia kena buat macam ni. Okey, tindakan ini dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Okey, contohlah apa orang nak jadi sekarang ni. Okey, contoh nak jadi askar, contohnya lah. Okey, nak jadi askar. Okey, jadi kena betul lah keazaman. Okey, azam dia dah ada dah nak jadi askar, tapi tiba-tiba dia pergi buat benda lain. Dia pergi jadi tukang masak, buat, orang kata, jalan dia tu dia pergi ambil kos memasak. Dia tak pergi mohon untuk tentera, dia tak jaga fizikal dia. Tak selari lah, tak kena lah. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat, benar dalam menepati janji. Ini penting. Benar dalam menepati janji. Antara benda yang paling penting lah, berjanji tu, bila kita nak berjanji, janji ni orang kata benda yang berat lah. Salah satu ciri orang munafik, orang yang tidak menepati janji. Bahaya ni. Okey, berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Pastikan apa yang kita janji tu, kita mampu untuk buat. Maksudnya, tak adalah janji, okey, aku janji aku buat ni kan, tapi kita tak mampu nak buat. Kita tahu kita tak mampu nak buat. Tapi kita nak mengelakkan daripada orang kata kena marah ke apa, kita berjanji dengan benda yang tak sepatutnya. Tak dapat. Tak boleh macam tu. Okey, menunaikan apa-apa yang dah dijanjikan. Bila kita dah berjanji, kita kena buat. Jangan kata aku janji aku ni tapi dah lala hilang tak buat. Itu dosa tu. Okey, seterusnya melaksanakannya tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Ini pun salah satu benda juga. Contohlah kan, sekarang ni banyak online kan. Orang kata beli barang kat Shopee. Contohlah Shopee, Lazada. Okay, banyak kes lah sekarang ni kan. Okay, orang kata minta nak beli telefon. Okey, order telefon harga 500. Tiba-tiba sampai ke rumah kita, spam tekak aje. Berapa sen je tu punya tu.
cuba bayangkan, itu orang kata, walaupun itu orang kata perjanjian dalam jual beli lah kan. Itu pun salah satu orang kata tidak menepati janji lah tu. Okey, saya bayar 500, saya dijanjikan untuk dapat phone. Tapi tiba-tiba dapat span. Macam mana tu? Tak boleh. Itu pun orang kata banyak berlaku sekarang ni. Jadi kita kena elakkan benda tu. Okey, seterusnya yang terakhir, benar dalam tugasan. Okey, benar dalam tugasan ni melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan. Maksudnya ni dia kembali kepada niat tadi itulah. Okey, niat tu ikhlas, kita kena ikhlas. Walaupun ikhlas ni susah. Kita nak capai tu kita tak nampak. Ikhlas ni kalau orang kata kat kita, kau tak ikhlas ni macam tu kan. Dia tak boleh nak nilai benda tu sebab ikhlas ni dia adalah satu benda yang sangat sangat orang kata susah nak nampak. Dia diibaratkan seperti orang kata semut hitam tu di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap. Cuba bayangkan macam mana nak nampak semut hitam dekat atas batu hitam di malam yang gelap tu. Maksudnya susahnya nak nampak ikhlas tu. Kita nak nilai keikhlasan tu hanya Allah je yang tahu. Lepas tu kita jangan nak nilai, kita kata oh dia ni tak ikhlas ni, dia nak menunjuk ni. Tak boleh. Jangan macam tu. Jangan judge orang. Okey, seterusnya melakukan tugasan dengan cara yang terbaik. Maksudnya bila diberi tugasan tu, dia sehabis baik dia buat. Tak ada sampai lewa, orang kata asal boleh je, asal siap, orang kata asal orang kata nampak dia buat kerja, tak boleh macam tu. Buat yang terbaik. Tak apa salah, tak apa. Orang kata kita belajar, macam tu. Dalam aspek pekerjaan pun macam tu juga. Okey. Okey, setakat inilah kan. Setakat sampai ke tu tak apa je. Kita ada ramai ni. Alhamdulillah hari ni ramai. Okey. Okey. Ni kita Ustaz. Okey ni. Ada soalan daripada Danish Hakmi. Okey. Dia tanya, kawan kita ni tanya, Ustaz, kalau kita buat sesuatu, tiba-tiba lah rasa bangga. Okey, apa hukumnya? Okey, macam ni. Orang kata, rasa bangga, janganlah kita bangga dengan perbuatan yang kita buat tu kan. Maksudnya, dia melahirkan rasa riak, takbur semua tu. Tetapi, andai kita masalah untuk kita bangga dengan orang kata kejayaan kita. Maksudnya, pun baik dengan orang. Alhamdulillah hari ni aku baik buat baik dengan orang kan. Kita macam itu perhatian yang membanggakan lah. Benda tu ataupun benda yang kita pernah buat sebelum ni kan. Tapi benda baik lah kita buat. Dan kita rasa macam, berbangga dengan diri sendiri. Tak apa. Orang kata, kalau bangga untuk diri sendiri tu, kita meningkatkan lagi kita punya amalan kita hari yang berikut tu dan yang terusnya tu, dan tak apa lah. Tapi kalau kita bangga tu saja, aku hebat, aku lah yang paling baik atas bumi ni. Kalau itu lah. Tapi kalau kita bangga dengan kejayaan kita tu sebagai kita lebih buat daripada masalah. Tapi kalau kita berbangga ni untuk aku bangga ni, bangga menunjuk ke apa, bangga kata kita bangga terlampau kata macam akulah yang paling hebat, akulah yang paling tak boleh. Sampai kita rendah-rendahkan orang lain, yang tu yang boleh. Kalau kita sekadar bangga macam alhamdulillah bangganya, bangga sebab pencapaian yang kita punya, tu tak apa. Boleh faham situ ni. Terima kasih tanya. Bagus bagus. Ni. Okey. Dia masuk. Dia mula okey, boleh ni. Danish Hakim. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah faham. Ya. Okay. Pada yang seterusnya kita pula kepada kata apa idola kita, idola
Jadikan Nabi ni sebagai idola kita. Jadikan dia panduan. Okey, tengok kita tengok kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap benar. Okey, apa yang orang kata apa yang pernah dilakukan ni lah. Orang kata sifat-sifat Nabi ni lah apa yang menunjukkan bahawa Nabi ni bersikap benar. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah tu. Sekejap depan ni. Nur Ain Sofia. Okey, kita sama Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia ni dengan bersifat benar. Okey, baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran Islam yang disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda. Okey, sebab semua yang disampaikan itu adalah wahyu daripada Allah. Okey, cuba bayangkan orang kata ini adalah satu contoh yang sangat orang kata sangat hebatlah. Cuba bayangkan seorang manusia biasa sama macam kita dilantik menjadi nabi. Dia dilantik menjadi nabi, tapi dia kata Allah sampaikan wahyu kan. Allah sampaikan wahyu supaya macam ni sekian dalam Quran, okay, melaksanakan solat apa semua kan. Tapi dia sampaikan apabila sampaikan Nabi sampai kepada kita apa satu sikit pun untuk tambah. Maksudnya dia tak ada sikit pun untuk tambah. Maksudnya tak ada apa-apa yang mungkin contohlah kalau fikirkan logik lah kan. Orang tu bagi kuasa kat kita, ada satu orang kata pihak berkuasa ni bagi kuasa kat kita. Okey, aku bagi kau ni, kau sampaikan kat orang ni, macam tu sekian. Kata ni kan, sesuatu perkara tu kan. Tapi Nabi ni dia tak ada pun. Dia boleh je. Nabi boleh je kalau Nabi nak kata, okey, kamu semua mestilah bagi semua apa tu setiap tahun bagi harta kat aku macam tu kan untuk kepentingan peribadi dia. Maksudnya macam tu. Kata kamu mesti sediakan satu rumah yang besar untuk aku. Macam tu kan. Dia boleh je nak buat macam tu. Tapi dia tak buat. Dia hanya bagi tahu dekat kita, sampaikan kepada umat dia hanya apa yang Allah sampaikan pada dia saja. Nampak tak kat situ dia punya sikap benar menunjukkan bahawa Nabi ni seorang yang sangat bersikap benar. Maksudnya sikap benar ni satu daripada sifat Nabi kan. Okey. Nampak tak? Okey, berdasarkan hal ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Okey. Maksudnya in huwa illa wahyu yuha. Okey, dalam surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Maksudnya apa? Dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuannya dan pandangannya sendiri. Maksudnya Nabi ni dia tak sampaikan apa orang kata tu, semua yang disampaikan tu bukan peribadi lah, bukan pendapat peribadi dia. Bukannya pandangan dia sendiri. Tetapi segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey. Semua yang Nabi katakan tu, orang kata hadis-hadis tu semua bukan Nabi yang ni, tapi Allah yang orang kata wahyukan kepada Nabi. Macam tu. Nampak tak terpelihara dan orang kata specialnya Nabi ni. Dan Nabi pula orang kata sangat bersikap benar. Dia tak tipu langsung sikit pun dia tak tipu. Dia boleh je gunakan agama ni untuk orang kata kesenangan dia. Tapi tidak, dia tak buat macam tu. Nabi ni seorang yang sangat bersikap benar. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni orang kata apa? Ada satu kisah lah. Kisah orang kata ada seorang tua ni datang, dia berjumpa dengan Nabi. Okey, dia berjumpa dengan Nabi, dia suruh Nabi doakan dia supaya dia masuk dalam syurga. Tapi Nabi cakap kat dia, kata orang tua tak akan masuk syurga. Lepas tu orang tua tu pun pergilah sambil nangis-nangis. Sedih lah kan. Bila Nabi kata orang tua tak masuk syurga, dia sedih lah. Lepas tu Nabi orang kata bersabda lah, dia kata kan. Okay. Kata akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ujuzun. Innallaha ta'ala yaqulu. Okay, Allah berfirman. Okay. Faja'alnahunna
abkara. Okey. Uruban atraba. Okey, ini dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-36 dan ke-37. Okey, maksud hadis tadi tu, kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk ke syurga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suami masing-masing dan sebaya umurnya. Maksudnya dalam syurga ni tak ada orang tua. Nabi nak bergurau je dengan orang tua tadi tu. Dia nak katakan, orang kata apa, dalam syurga ni semua orang muda. Tak ada orang tua. Sebab yang mati tua ke, yang mati ni ke, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang muda. Yang muda tu maksudnya umur yang muda lah. Maksudnya masih, orang kata, macam usia-usia pemuda lah. Macam tu. Masih, orang kata, masih sihat tubuh badan, masih cantik, masih handsome, macam tu kan. Okay. Apa kena kisah ni dengan Nabi berkata benar ni? Sebabnya zaman dulu ni, ramai orang zaman dulu ni dia menggunakan cerita-cerita palsu. Zaman Nabi dulu ni, dia menggunakan cerita-cerita palsu ni sebagai gurauan. Dia nak bergurau dengan orang tapi dia tipu. Dia gunakan penipuan sebagai satu gurauan. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi pun bergurau juga. Nabi ni bukannya serius saja. Dia pun bergurau juga. Tapi dia bergurau dengan menggunakan perkara-perkara yang benar saja. Dia mengatakan perkara yang benar dan orang kata perkara tu pula wahyu lagi. Macam tu. Ada dalam ayat Quran lagi. Nampak tak kat situ? Okey. Ada apa-apa yang kata masih tak fahami ataupun soalan penambahan, nak tak apa ke? Ada boleh faham? Kata kalau faham, terusnya tak. Kalau macam tiba-tiba salah, saya Ustaz ni dia silap ni. Okey. Hmm. Okey. Nampak semua insya-Allah faham ni. Tak sebagai semua kan kita cari siapa? Kita tengok senarai nama. Okey, kita tanya, kita cuba minta Putri Ilham. Putri ada kat dalam ke? Dan dalam ni sudah ada. Okey. Okey, sebab kadang-kadang student ni dalam Google ni buat kerja, multitasking dia. Sambil belajar boleh masak, boleh mandi, boleh mandi masa komit. Tapi itulah hakikat baru ni kan. Okay, kita buat setakat ni. Okay, kita sambung kadang kita setakat ni kalau boleh faham. Dia kita tak apa, kita teruskan pada hikmah bercakap benar. Okey, apa kebaikannya? Apa kita dapat daripada orang kata kalau kita bersikap benar ni, apa yang kita dapat? Apa ganjaran untuk kita? Okey, yang pertama, terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci Allah. Okey, sifat munafik ni ada 3. Okey, lepas ni kita akan tengok apa ciri-ciri orang munafik ni. Okey, Allah benci sangat orang munafik ni. Jadi bila kita bersikap benar, kita terpelihara daripada salah satu sifat munafik ni lah. Okey. Yang kedua, bersikap benar ni juga dia akan menenangkan hati kerana kita tak melakukan dosa. Bila hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita tenang, tak ada dosa. Kita hati kita ni akan tenang, kita akan merasa tenang. Sebab kita tak buat dosa. Ada benda yang terusnya,
Kita tengok tu saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Macam yang saya cakap tadi lah. Kata sama kawan-kawan, sama jiran ataupun ahli keluarga kan. Dia kata, okay, segala kerjasama wujud kata saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Bila dia percaya, orang kata, oh, orang yakin lah dengan kita. Orang yakin lah kata, oh tak apa, dia ni aku percaya ni. Dia tak pernah tipu ni kan. Dia asyik bercakap benar je. Dia tak pernah cakap benda-benda palsu ni. Jadi orang pun akan rasa macam, oh bagus. Kalau macam tu, bolehlah kita buat ni sama-sama. Contoh macam nak kolaborasi kan, ataupun nak berniaga. Contohnya macam ada kawan kita nak berniaga, kata, "Oi, aku nak berniaga, nak cari partner berniaga lah." Kalau dia tak ada rasa perasaan percaya tu, dia takkan ajak lah kawan tu pergi berniaga sekali. Nanti takut dia songlap duit ke, ataupun tiba-tiba berniaga tapi untung entah ke mana. Macam tu kan. Barang-barang hilang. Jadi bila wujud perasaan percaya ni, kata banyak benda baik yang akan berlaku lah. Contohnya ni lah, kerjasama ni maksudnya dalam berbagai cara, sama di dalam ekonomi ataupun kerjasama dalam pekerjaan. Okey, seterusnya menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Orang yang bersikap benar ni macam Nabi lah. Tengok Nabi pun dah cukup lah. Itu orang kata dah menunjukkan salah satu idola lah. Orang kata contoh yang paling baik lah. Bila dia maruah yang dipandang tinggi, bila dia orang kata bersikap benar ni, dia akan jadi contoh yang baik kepada orang lain dan dia akan dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat tu lah, khususnya lah kalangan masyarakat, keluarga, kawan-kawan, semua akan hormat dia. Contohnya macam tengoklah orang kata apa, masa kisah apa tu, peletakan Hajarul Aswad tu kan. Okey, kita keluar sikit topik ni. Kita tengok masa nak letak balik Hajarul Aswad tu, tengok orang cari Nabi juga. Nabi juga yang orang kata apa, yang menyelesaikan masalah tu. Nampak tak? Tapi walaupun orang kata ada setengah orang yang orang kata musyrikin kan, masih belum Islam, masih orang kata tak suka pada Nabi tu, tapi dia orang percaya kat Nabi ni sebab dia orang tahu. Cuba bayangkan orang yang orang kata apa, orang yang dibenci dalam masyarakat, tetapi orang yang dibenci tu orang percaya, orang lagi percaya dia. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia bercakap benar, tak pernah tipu. Walaupun ada orang macam orang tak suka dia, walaupun orang tu lain pandangan dengan dia. Orang kata banyak perkara yang berbeza pasal pandangan. Orang kata tak ikut dia semua kan. Tapi dia masih orang kata percaya dengan orang tu. Sebab orang tu tak pernah menipu. Jadi itulah dia. Orang kata hikmah dia lah. Menjadi contoh teladan kepada orang lain. Kalau kita buat macam ni, orang lain akan ikut. Kita pun dapat saham sekali. Kita pun dapat pahala sekali. Sebab kita ibaratkan kita ni telah mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Okey. Dan yang terakhir kita tengok. Patutnya yang ni saya tunjuk awal-awal tadi ni. Hadis ni. Apa tu berkaitan dengan ni. Hadis apa tu? Tanda-tanda orang munafik ni. Okey. Tengok dulu apa dia. Bersikap benar sangat penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik. Sifat munafik, sifat-sifat munafik telah dijelaskan dalam hadis berikut. Okey, maksudnya apa? Apa sifat-sifat munafik tu? Okey, sifat munafik tu ada 3. Okey, yang pertama, bila dia berkata-kata dia tipu, dia berdusta. Apabila dia berjanji dia mungkir, dan apabila dia diberi kepercayaan dia mengkhianati. Daripada 3 ni, boleh katakan 3-3 ni berkait dengan bersikap benar tadi tu. Jadinya untuk mengelakkan kita daripada bersikap orang kata dikategorikan sebagai golongan munafik ni, jadi eloklah kita untuk bersikap benar tu. Itulah cara dia. Baik. Okey. Itu je lah orang kata hari ni. Macam banyak kan, tapi insyaAllah sikit saja. Kata lagi pun perkara ni adalah orang kata sehari-hari lah. Membentuk diri muslim bersikap benar. Kita sikap benar ni salah satu
sunnah Nabi pun kita ikut Nabi jika kita dapat pahala buah yang itulah dia pertama ni belum dia sedikit sekarang ni sedikit selesaikan tugasan kelas dia sebab ada banyak kelas ni ada banyak kelas ya ada faham macam kelas ustaz ni macam tu kita pun ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lu tunjuk sikit boleh ditanyakan ilmu baru ada perkongsian ke macam tak baca ini macam ni saya ada terbaca saya ada dengar kata macam ni ada boleh begitu kita bincang dalam kelas ni bagi tu sebagai yang baru okey adakah semua faham ni yang baca yang itu maksudnya faham okey kita pun faham lah okey ini kita sekarang hari ini okey kita saya minta untuk sikit lah sedikit tak apa okey sedikit kaitan yang pertama kali berkaitan dengan maksudlah bersikap benarnya okey saya akan tulis soalan itu dari sini ya okey kata bulan saya pertama ni soalan ni okey tak kisahlah macam mana ikut kreativiti masing-masing untuk menota ni okey bagi tahu saya definisi okey definisi satu yang pertama paling penting okay, kita kena faham dulu maksud tajuk kita ni baru kita boleh uraikan yang lain okay, satu definisi okey yang kedua saya nak tahu kenapa kita kena bercakap benar maksudnya hikmah kita tu hikmah bersikap benar ni apa hikmah ni apa kebaikan yang kita dapat hikmah bersikap benar hikmah bersikap benar okay, apa yang kita dapat apa kebaikan ni lepas tu kita tengok yang ketiga ni orang kata bagaimana ni awak kena tulis lah awak kena buat nota okay, bagaimana cara untuk kita memupuk sikap benar ni kita memupuk amalan bersikap benar dalam kalangan anggota kita. Okey, yang ni kata soalan daripada saya. Okay, bagaimana cara untuk kita memupuk amalan bersikap benar dalam kalangan ahli keluarga kita? Okey. Ini antara yang kata kalau benda-benda yang awak kena selesaikan dalam kelas ni lah. Okay, sebelum tamat kelas ni buat sikit lah. Awak dah faham kaitan definisi. Okay. Hikmah bersikap benar ni. Okay. Dan ini awak kena kita bagilah beberapa cara pun paling kurang dalam dua cara lah ataupun dua kaedah. Bagaimana cara untuk kita memupuk amalan bersikap benar dalam kalangan keluarga kita sendiri? Macam kita nak ni, macam mana kita nak terapkan amalan bersikap benar ni? Contoh macam mak ayah ataupun ibu anak-anak kan. Okay, macam mana kita nak pastikan anak-anak kita ni berkata benar dengan kita? Dia tak tipu perbuatan dia. Walaupun perbuatan salah. Dia mengaku kesalahan itu macam mana kita nak buat? Bagi beberapa cara lah. Senarkan beberapa cara. Kita kata soalan hari not awak. Okey, not
tahu nanti kalau nota ni kejap je ni, dalam 10 minit boleh siap ni. 10 minit awal tulis tu dah boleh siap. Okay. Sikit je. Kita selesaikan macam ni dalam kelas. Habis kelas kira dah habis. Macam tu. Okay. Okay, 10 minit je boleh siap ni. Okay. Buat sikit je. Dan nota ni nanti saya kutip tau. Nanti kita semua dalam buat nanti insyaAllah kita akan awak semua akan datang ke sekolah balik. Sekolah kita akan belajar semoga insyaAllah masa tu saya akan balik. Ada beberapa soalan? Ada beberapa pertanyaan penambahan ataupun perkongsian? Okey. Kalau tak ada, alhamdulillah semua faham. InsyaAllah ini kata ini sahaja dulu pelajaran kita untuk hari ini. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan atau persoalan atau kemusykilan apa-apa sajalah di waktu kelas boleh lah. Okay, terima kasih kepada semua tahniah untuk waktu hari ini. Okay. Saya harap apa yang kita dapat ini akan dapat agar kita makan kita kita buat kebenaran hinggalah besar-besar perkara kecil itu ada diri sendiri dulu. Kita fokus pada diri sendiri, jangan diri sendiri dulu. Itu yang penting. Kita kena jujur dengan diri kita. Semua perbuatan ucapan ke kita diri dulu. Lepas tu baru keluarga, masyarakat semua kita kena amalkan kat benda ni lah. Saya harap daripada semua itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih dan surah Al-Asr. Okay. Kalau tak bagus, minta diri dulu. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada semua adik. Kelas berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama, sama-sama. Okay. Sama-sama. Bye-bye, bye-bye. Okay.